Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Assalamualaikum ya Rasulullah ila haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wa mursalin wa alal malaikati muqarrabin wa syuhada'i was solihin wa liwalidina wa masyaikhina wa ikhwanina wa muhibbina wa liman lahu haqqun alaina walil jami' muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sifat berkati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ila tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al 'ula. Ar-Rahman walal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata zakata wa dzalika dinul qayyim. Wala haula wala quwwata illa billahi syalil azim. Wala haula wala quwwata illa billahi syalil azim. Wala haula wala quwwata illa billahi syalil azim. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala Syekhul Mu'allif rahimakumullah ta'ala fi kitabih wa na'afana bi ulumihi fid daurani amin ya rabbal alamin. Kitab Faridah pada muka surat 9 5 baris dari bawah ke 10. Hayatu artinya hidup, iaitu sifat. Nah, maka pengarang kecek hidup tu adalah sifat. Kerana ini masalah bahasa lama lagi pun lorak petani bahasanya. Nak pelaga dengan bahasa Melayu kita payahlah. Maka nak pelaga kelik, nak berkena, iaitu takdir mudah balik, artinya pehidup. Pehidup itulah sifatnya. Dengan pehidup itu Allah Ta'ala hidup. Tu baru kena, barulah jatuh ke sifat. Kerana hidup tu bukan sifat. Kalau kau Arab sebut hayat, tak ada bimbing apa dah. Tapi kok Melayu hidup tu bukan sifat. Hidup tu hasil daripada ada sifat perhidup pada satu-satu perkara, maka perkara tu dipanggil hidup. Keadaan dia dipanggil samaratul sifat, guna sifat. Yang ni tak ada takluknya. Artinya perhidup, dengan perhidup itu Allah Ta'ala hidup. Yang penting kita faham hayat tu, walaupun kita sebut hidup pun kok Melayu, kita faham sebagai satu sifat. Sifat ni pula sifat ma'ani, yakni naik tangga ada. Esok kita boleh kelih sifat perhidup Tuhan ni lagu mana. Iaitu sifat yang maujud. Inilah dikata hingga timbul siapa ada ni. Kalau hal macam wujud tu,
hal ni ada tapi tak siapa boleh tengok. Penipal mikir. Nah. Iaitu sifat yang maujud, sifat pasal yang ada ni boleh kelih dah esok ni. Boleh kelih Tuhan esok ni bila Tuhan buka hijab tu bukan dinding. Yang ni Tuhan mentajallikan diri dia untuk kita tengok. Lagu mana cara tengok? Bukan lagu ni, bukan. Soh kalau ni nak tengok dengan butir mata gini, esok pun bukan tengok dengan butir mata lagu ni lagi. Sifat yang maujud, yang sedia, yang ni telah ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Di mana zat tu berdiri pada zat. Cuma bahasa tak ayak berdiri di zat, takut tukar dengan makhluk. Kalau makhluk berdiri di zat makhluk, hitam ada di rambut, tu bahasa bagi makhluk. Pengarah orang-orang alim dulu pinjam perkataan pada, berdiri pada zat Allah. Tu. Untuk bezakan dengan makhluk. Yang mengesahkan bila ada sifat ni sah baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lain-lain sifat ma'ani tu. Yang ni apabila Allah Ta'ala ni hidup, sahlah dia ni ada ilmu. Yang ni menerima akal kita kata nak dikatakan satu-satu zat tu ada ilmu, mesti dia hidup. Kalau dia mati ada ilmuwan. Kalau dia mati lagu mana ada kudrat. Tak boleh, tak sah, benda tu tidak hasil, tak sah. Maka apabila ada sifat hayat ni, mengesahkan pada akal kita mikir kata dia ni ada ilmu, ada kudrat yang telah lalu. Tu sebenarnya cerita. Ni bahasa kitab ayat lagu tu. Yang ni bila ada sifat yang ni mengesahkan baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat, sifat-sifat lain, dan tiada hidupnya itu. Ni nak buat lari daripada makhluk. Dan tiada hidupnya itu dengan roh, bukan. Tuhan tak hidup dengan roh. Tuhan hidup dengan apa? Sifat penghidup inilah Allah Ta'ala hidup. Yang hidup dengan roh ni tubuh kita ni kalau Tuhan cabut kelik gi roh, matilah dia. Tubuh ni mati. Roh tu ada situ lah, roh kita tu. Tu. Cuma roh ni rahsia Allah Ta'ala. Cuba fikir sikit dalam sikit. Roh rahsia Allah Ta'ala. Wala tu'ti ilmu illa qalila. Tidak diberi ilmu melainkan sikit. Rahsia Allah Ta'ala. Tak ada yang mengetahuinya. Tapi namanya rahsia Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala letak di mana? Di kita nah. Jadi kita ni penuh dengan rahsia Allah Ta'ala. Ahli hikmah mengetahui. Kita tak ahli hikmah ni cari tak berjumpa juga. Tapi saat inilah ruh tu rahsia Allah Ta'ala. Tidak diberikan ilmu melainkan sikit rahsia. Tapi rahsia Allah Ta'ala ni ruh saat ni di mana? Di diri kita tu. Jauh tak kita dengan Tuhan? Tak biasa jauh. Cuma kita tak mengenali dia saja. Maka Allah Ta'ala hidup tidak dengan roh. Kita ni, tubuh kita ni hidup dengan roh. Bila roh ni cabut gi, matilah tubuh ini namanya. Iaitu mari ambil roh saat ni, nama dia Israel, malaikat maut.
Nah, malaikat maut namanya. Tapi walaupun malaikat maut tu Allah Ta'ala memberi kemahiran kepada dia untuk cabut ruh, kerana ruh ni payah nak cabut. Ruh ni payah nak cabut. Kalau malaikat-malaikat lain tidak diajar Allah Ta'ala cara mencabut ruh. Nak waktu tubik ruh daripada badan ni, malaikat maut hak pandai. Tuhan beri kemahiran ke dia, Tuhan ajari dia, Tuhan tolongi dia cabut. Tapi mematikan Allah, mematikan tetap Allah, bukannya malaikat maut saat ni, bukan, tetap Allah yang mematikan. Cuma tugas malaikat maut saat ni diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk cabut ruh saja. Orang-orang soleh bila nampak malaikat maut mari, gembira mereka, kerana driver Allah Ta'ala mari dah nak ambil dia pergi jumpa Allah Ta'ala. Orang yang kasih akan mati, itu ingat akan mati. Nabi Ibrahim, malaikat maut mari, Ibrahim telah sampai masamu. Ibrahim teragi tanya Tuhan dulu, takut mensalah Israel. Terang tanya Tuhan dulu, biasakah seorang kekasih mengambil nyawa kekasih? Kan Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah juga. Nah, dengan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah juga. Kita tanya mereka makwe ke tas musalah ke, besok kau kekasih ambil nyawa kekasih, maka ya malaikat maut ke Allah Ta'ala, ya Allah, Ibrahim tak saya mati. Pada suruh tanya pula bahawasanya biasakah kekasih mengambil nyawa kekasih? Allah Ta'ala pun dia gini ke Ibrahim Israel, biasakah kekasih tak ingin bertemu kekasih? Israel ke Ibrahim, Allah Ta'ala jawab, biasakah kekasih tak ingin bertemu kekasih? Bila jawab begitu, Ibrahim kata, cabut nyawaku sekarang Israel. Driver Tuhan mari dah. Kita lagu mana? Kau doktor kata sebulan lagi nak mati ni. Sudah. Belajar mencintai mati. Jangan terlalu sayang pada dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakit umat akhir zaman. Penyakit yang terkena pada umat ramai-ramai akhir zaman. Jangan ada. Cuba belajar mencintai mati. Kalau kita tak si mati, kerana masih ada yang dikasih di sini, itulah tak si mati. Tapi kalau sudah tidak ada yang dikasih di sini, yang dikasih hanya di sana, yakni Allah Ta'ala, ruh ini cepat ingin menuju pada Allah Ta'ala bila tiba saatnya. Tapi kalau ruh ini tak segi ke sana, inilah Imam Ghazali kata, proses cabut nyawa tu sakit dah. Walaupun orang beriman dicabut dengan molek keluar pada ubung-ubung dia, betul ruh kita ni tubik ke ubung-ubung. Mereka mau cabut habis comel pun sakit juga. Tapi sakaratul maut tu sakit dah, tapi yang menambahkan kesakitan ialah ruh ini tak segi. Kerabak, kita kata kerabak di jasad kita tak segi, itu menambahkan sakit. Kenapa? Kerana ruh ni selalu memandang kepada dunia, selalu pandang pada dunia. Maka di saat cinta terpaksa memilih, katanya, gapo cinta terpaksa memilih? Pilih Allah ke pilih dunia ke? Iaitu saat kematian saat ni. Ke mana ruh saat ni nak pilih? Kau ruh memilih Allah,
segera dia ingin menuju pada Allah Ta'ala, maka sakaratul maut saat ni kurang menyakitkan. Tapi kau roh ni memilih masa cinta, terpaksa memilih saat ni, memilih kehidupan dunia kerana banyak yang dikasih di dunia. Nah, sakaratul maut saat ni menyakitkan. Mati tetap mati. Sebab itulah ajarilah ruh kita agar mencintai Allah, bukan mencintai dunia lagi. Alam semua ini makanan ruh saja sebenarnya. Ruh makan belakang alam ini sebenarnya. Yakni orang yang dihidupkan ruh dia oleh Allah Ta'ala saat ni, iaitu dipanggil orang ini diberi nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala sebut dia memberi dunia dan isinya kepada orang kafir dan orang beriman. Allah memberi dunia, no ambil. Tetapi Allah yu'ti iman liman yasha. Allah Ta'ala merezekikan yu'ti iman kepada orang yang dia kehendaki saja, yakni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beriman. Sebab itu tidak semua orang dapat beriman. Yang kita cerita minggu lepas hal akal itu, ingat tak? Orang kafir kata, aku masuk neraka Sa'ir ini, kami masuk ke neraka Sa'ir ini kerana kami tidak membawa akal. Sebab tu akal tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Akal kepada akhirat, akal pada agama, akal berniaga ada saja. Maka bermakna orang beriman diberi akal. Sebab tu dia boleh beriman. Pada sikit ya. Gapo dia? Kita ni asal ada ke tak ada? Tak ada. Pasti ada benda mengadakan kita. Siapa berkata-kata begitu, mulut ni ke ada? Akal ini yang memikirkan. Banyak tu ya fikirnya, tapi bila tidak diberi akal oleh Allah Ta'ala saat ni, orang kafir saat ni tak kira terfikir. Sebab itulah kita dapat nikmat iman dan Islam ni nikmat yang paling tinggi. Jangan pernah menganggap, merasai ada lagi nikmat yang lebih besar pada nikmat iman dan Islam ini. Tak ada. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala menyebut orang yang beriman saat ni, innal ladzina amanu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tengok, Allah Ta'ala mengakui orang itu bila telah dapat nikmat iman dan Islam, kehidupan dia walaupun di dunia lagi, wala khaufun alaihim, tak membimbangkan dia, tak bimbang, walahum yahzanun. Apa yang akan datang ni, walaupun dia tak dapat nikmat-nikmat dunia ni, tak akan bersedih, kerana dia telah dapat nikmat yang paling besar, Islam dan iman. Nikmat-nikmat yang lain, rumah besar, kecil nikmatnya. Bini besar, kecil nikmatnya. Kereta besar, kecil nikmatnya. Gaji besar, pangkat besar, tak tertanding dengan nikmat iman dan Islam juga. Itulah, kalau kita nak ke dunia sangat-sangat tadi, nanti di saat cinta terpaksa memilih tadi, tak terpilih Allah Ta'ala, pasti terpilih dunia. Kerana ruh kita diberi makan dengan benda begitu. Kalau itu makanan ruh kita, nah, ruh kita makanan dia ilmu rohani, tu makanan dia.
barulah segera dia ingin pada Allah Ta'ala. Lagi Allah Ta'ala wayak orang beriman saat ni, untung dia ialah mengapa nikmat iman dan Islam tinggi saat ni. Siapa yang diberi nikmat iman Allah Ta'ala, lahu busyra fi hayatid dunya wal fil akhirah. Lahu, pada mereka yang beriman saat ni, busyra, berita gembira, fi hayatid dunya, di dunia lagi gembira dah, apatah lagi di akhirat. Sebab itulah bila kita dapat nikmat iman ini, yang nikmat paling besar ini, pastikan kita mensyukurinya. Kalau dapat tak mensyukuri, Allah Ta'ala tarik, semakin lama semakin hakis, semakin lama semakin hilang. Kalau mensyukuri, la azidannakum, aku tambah, yakni semakin hari semakin mantap imannya, semakin hari semakin kuat iman Islam, ibadat dia semakin hari semakin bertambah. Kalau bersyukur, tanda bersyukur, belajar betul-betul, tahu, mengerti, faham betul-betul iman dan Islam saat ni. Di mana dapat nak faham tu? Hadiri majlis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sehu ke? Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dia seluk beluk agama. Bagaimana Allah Ta'ala memahamkan dia? Menghadirkan dia ke majlis ilmu yang mempelajari iman dan Islam. Tapi orang sekarang bila dapat rumah besar, ketawanya hebat. Boleh bini besar pun suka saya. Iman dan Islam entah ke mana, padahal itu nikmat yang paling besar. Tengok iman dan Islam saat ni siapa yang buat? Yang membuat iman dan Islam saat ni siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat iman dan Islam saat ni bersifatnya azza wa jalla, mulia, hebat, pasti dapat iman Islam tu hebat juga pada kita. Dan dengan iman itulah Allah memasukkan seseorang ke dalam syurga. Bila Allah Ta'ala meletakkan iman di hati seseorang dengan memberi akal tadi, bukan banyak kafir yang kata kami masuk nakal saya ini kerana tak mau iman, bukan begitu. Diberi akal Allah Ta'ala meletakkan iman pada seseorang walaupun tidak diminta. Pernah minta ni? Bila minta nak jadi orang beriman ni? Tak ada. Allah Ta'ala letakkan iman di hati seorang, maka Allah Ta'ala memberikan dia syurga kekal pula tu, bukan sementara saja. Beri syurga kekal dan ditutup pintu neraka daripada dia, tutup kekal juga. Yakni seandainya ahli syurga saat ni berusaha nak buka pintu syurga, pintu neraka nak masuk pun tak boleh. Nikmat iman dan Islam tadi tu penting. Nah, jangan lupa mensyukurinya supaya Allah Ta'ala menambahi. La in kafartum, tapi kalau buat tak erti, ikutlah ada tak ada, inna azabil syadid. Sanilah sebelum mati pun dah bersedih, apatah lagi semasa sakaratul maut pun tetap bersedih. Ruh ini tak ingin menuju, mulut ni sedap, tak apalah aku pilih Tuhan lah, sedap. Kau dah tu ayat sebulan lagi mati lagu mana? Nah, cuba belajar. Itulah belajar betul, kena Tuhan betul-betul. Malah ni Allah Ta'ala cerita bahawasanya dia ni bersifat dengan hayat, hidup dan
Hanya Allah Ta'ala yang ada sifat penghidup ini. Kita ada ke sifat penghidup? Tak ada. Kita hidup dengan apa? Ruh. Bila hidup dengan ruh, kullu nafsim za'iqatul maut, pasti mati. Tapi ruh saat ni siapa bagi pada kita? Allah juga. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ruh saat ni, bagi jasad ni pada kita, Nabi Adam, Allah Ta'ala buat siap jasad dia. Kalau tidak ditiupkan ruh, hidup tak? Hidup tak? Tak. Bermakna kita tak ada sifat hidup. Kita ini mati. Yang hidup hanya Allah. Alam seluruhnya mati. Tak itu. Yang hidup Allah dengan sifat penghidupnya. Oleh itu Allah Ta'ala berpesan terus kepada umat Muhammad ini, wattawakkal ala hayyil ladzina la yamut. Wahai hambaku umat Muhammad ini, bertawakallah kepada Allah yang hidup tak mati. Bila Ta'ala cerita lagu tu, yang kenapa Allah Ta'ala ayat lagu tu, kerana takut umat Muhammad ni gisalah tawakal, gisalah pergi kepada yang mati. Padahal yang hidupnya Allah, yang lain dihidupkan Allah. Manusia sana dihidupkan dengan apa? Ruh. Walaupun hidup dengan ruh, tahu ke ruh tu apa? Quran ayat tak diberitahu melainkan sikit rahsia. Tapi ada di kita. Sikit-sikit nak tahu dia. Tak tahu juga rahsia. Walaupun kita ni hidup dengan ruh, ruh tu dijadikan Allah, kita ni dihidupkan Allah. Pokok kayu hidup dengan apa? Ni tak lama nak tubik musim durian pula ni, nak tubik bunga tu, hidup dia tu. Kalau hak mampu tak tubik bunga dah nah. Melainkan ada keramat nah. Betul? Hidup dengan apa pokok kayu sana? Nah, sudah. Tak boleh nak oyak selalu. Sedangkan di pokok kayu tu pun kita tak tahu. Kita memang tak tahu. Di kita yang roh lelek-lelek tu yang hidup kita dengan roh ni pun tak tahu juga. Pada diri kita asal roh. Alam arwah dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala tu. Masa tu kita alam ruh, belum diberi jasad ini lagi. Sekarang diturun ke alam ajsam berjisim ni. Ruh kita duduk di sini. Cabut klik kita, klik semula tu. Sebab tu orang panggil arwah. Arwah tu kumpulan ruh. Ruh lah arwah tu. Tu kembali. Tu kita akan kembali. Tunggu bangkit pula di padang mahsyar nanti. Tak tahu juga kita nah. Pada hadi kita dah. Nah, bila Allah Ta'ala kata ini rahsiaku, rahsialah. Tak boleh nak kata apa lah. Tak tahu begitu melalui. Maka kita hidup ni, betul kan kita hidup tak? Kita ni dihidupkan. Yang hidup Allah. Yang lain mati. Cuma sekarang ni dihidupkan. Maka Allah Ta'ala cerita saat ni, tawakallah, berpeganglah, kita kecek mudah, kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Jangan salah pergi pada yang mati. Gapo mati? Ubat mati. Sebab tu bila sakit, ubat saat ni telah lah. Doktor suruh telah banyak mana telah. Jangan ada sedikit pun bergantung pada ubat. Tak pernah. Ubat tak pernah menyembuhkan orang, walaupun seorang. Nak hidup lama, siapa menghidupkan kita saat ni? Allah. Bila kena penyakit, mati ya? Penyakitmu mati ke tak? Tak.
Yang mematikan Allah. Takut nak penyakit, takut apa? Takut mati. Itulah salahnya. Nampak tak? Lama berpegang. Penyakit tu makhluk Allah juga. Dan penyakit tak pernah mematikan. Cuma kita biasa tengok orang kena penyakit ni mati, orang kena penyakit ni mati, orang kena penyakit ni mati, kita apa? Mati ni. Nah, kita pegang pada adab. Tak ingat. Pegang pada Allah. Kalau kena penyakit, tak ada apa-apa. Mati cukup umur, tak kena penyakit pun mati. Belana-lana orang mati. Kisah mati dah. Dulu cerita dah kisah mati lolo. Minggu lepas mati pula seorang. Cikgu juga naik tingkat 4 nak mengajar. Tak ada masuk kelas, mati tingkat 4. Malaikat maut punya tunggu tingkat 4. Allah. Tunggu tingkat bawah nah. Tak susah usung turun. Kisah. Jangan ikut ni. Maka Allah Ta'ala sebut sini supaya beringat pada kita, jangan bergantung pada yang mati, bertawakal kepada Allah yang hidup. Sebab itulah kalau kita, hati kita duk bergantung pada makhluk ini, itulah salahnya. Kerana bergantung pada yang mati. Patutnya pada yang hidup. Ini bila kita belajar tawakal ni, kata guru, belajar hayat Allah Ta'ala ni, ingatlah hasilkan tawakal pada Allah Ta'ala. Yang lain ni pandang sama saja. Dari segi mana? Tak ada iradah, tak ada kudrat, tak ada ilmu, tak boleh buat apa-apa. Yang lain semua ni. Tak ada. Hanya berpegang pada Allah Ta'ala yang hidup, yang lain tak hidup. Tak hidup dengan ruh, maka tiada harus Allah Ta'ala, dan tiada hidupnya Allah Ta'ala itu dengan ruh. Allah Ta'ala bukan hidup dengan ruh, kita yang hidup dengan ruh. Maka tiada harus i'tiqad, yakni salah i'tiqad. Bahasanya ada baginya ruh, dan jika ruh yang qadim sekalipun, tu hidup dengan ruh kok, cuma ruh dia qadim, salah. Kerana termasuk dalam firman Allah Ta'ala, setiap yang bernyawa, yang ruh tu mati. Tak masuk sini. Dan ia tiada takluk dengan sesuatu, tak ada kerja kau lain, hanya mengesahkan yang lain saja, mengesahkan sifat-sifat yang lain. Kalau kudrat ada kerja lain, apa kerja kudrat? Buat. Kerja iradah menentukan. Kerja ilmu mengetahui. Kerja pelihat basar nanti melihat. Ada kerja ni. Adapun hayat ni tak ada kerja. Allah Ta'ala tak, zat Allah Ta'ala tak bekerja dengan sifat hayat ini. Tu hanya idrak. Yang lain tu dapat kerana sifat hayat ini. Baiklah, kekeluaran kita sebenarnya timbul kerana kita ini hidup dalam kalangan makhluk. Sebab itu kata guru, sebenarnya kita ni sepatutnya dekat-dekat dah nak jadi wali ni. Bila belajar sifat 20. Kerana syarat iman kita mesti dengan jazam. Apa maksud jazam? Yakin. Bila kita kata syarat iman ahli sunnah wal jamaah letak dengan jazam, sebab tu jangan ambil ayat mutasyabihah buat iman. Setengah golongan dia ambil ayat mutasyabihah, ayat subhat gi buat iman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan bersemayam atas. Dia ambil hak tu buat iman. Kita ahli sunnah diajar supaya nak buat iman jangan ambil ayat mutasyabihah. Iman kita diakui iman bila jazam. Jazam ni terhasil, didatangkan jazam supaya menolak keraguan. Tu jazam, yakni bila tolak keraguan, syak kita tolak, zon
waham kita tolak tu. Yang ada hanya yakin. Itulah dipanggil jazam. Tak berubah. Yakni kalau kita ni dikerak, dicicir, dipotong, tak berubah lagi kita ni. Sebutir dunia orang berubah habis pun, kita tetap tak berubah lagi. Itu jazam nama dia. Barulah menolak yang keraguan. Melayu kata jazam ni kerakung, tak bergerak. Sebab tu hamba royak akidah dulu, umpama pacok tu pagar, kalau kocok tak leh lagi, kena nyamula pacok tu pagar, siapa tak kocok. Itu akidah, itulah dipanggil jazam. Bila kita belajar jazam, yakni gapo jazam, contohnya dalil. Bila dapat dalil jazam, kita tengok alai ni, kita yakini sungguh-sungguh dah Tuhan hok buat. Kau ada lagi ramai-ramai ni was-was kata jadi sendiri kau Tuhan buat kau. Kalau ada lagi lah tu kerana belum dapat dalil lagi, tak kemah di dalil lagi. Kalau dah kemah di dalil, dia tak akan mikir lagu tu dah. Dipanggil jazam dah. Bila jazam tak berubah-ubah dah, tengok langit, Allah yang buat. Tengok bumi, Allah yang buat. Tengok diri kita, Allah yang buat. Sebenarnya kalau kita tengok langit, lagu mana kita nak kata Tuhan tu buat, kita tak kenal langit tu gapo. Begitu juga tengok bumi, walaupun kita nak pijak, mana kita nak tahu bumi ni Tuhan buat Kerana kita tak tahu bumi tu gapo nah. Cuma kita tengok, kita nampak, kita jamu, kita tahu gapo hakikat dia sebenar. Lagu mana nak kata bumi Tuhan buat, langit Tuhan buat, payah. Hak nyata-nyata Tuhan buat kita kerana kita asal memang tak ada. Betul? Kau ada dah kita ni. Tak ada lagi. Asal dulu kita tak ada, baru ada. Inilah dalil kita kenal kita ni Tuhan buat, kerana tak terima nak ada dengan sendiri. Nah, maka bila lagu tu pas langit bumi saat ni nak kata Tuhan buat, itu bila kita belek Quran, barulah kita jumpa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan buat juga. Kita akui dah. Sebab itulah kena diri dulu. Kenapa? Diri ni asal tiada dan tak boleh ada sendiri, mesti ada benda mengadakan. Itu panggil kena diri. Kenalah Tuhan. Tuhan kata siapa kena diri, kena Tuhan tu. Nak pergi kena Tuhan lagu mana? Tak boleh, payah. Tuhan tu rahsia, tak diketahui. Tapi rahsianya ada di diri kita. Di mana? Hidup. Kalau kita tak hidup, kita tahu dah gani sen. Tak tahu. Kita hidup sendiri dengan apa? Ruh. Nah, rahsia Allah Ta'ala tu. Tak payah kan, tak tahu lah. Tak payah pun. Nah, dengar asal sedap. Sedap tak tu api tak tahu kau satu. Tak apa dah, asal sedap. Ada jokok lagu tu dia. Macam-macam Allah Taala buat manusia ni dah. Tak ni. Maka sepatutnya tok uai saat ni, kita bila tengok lagu, tengok langit, hati ni ingat ke Tuhan patutnya. Kerana kerakung kita pergi Tuhan buat. Tengok kita sendiri. Bangun. Tuhan buat aku ni. Patut tengok Tuhan buat aku. Sepatutnya begitu dah kita, pasal kita tak beralih dah. Tak pernah ada dah kata aku ni jadi sendiri. Ada dah. Allah Ta'ala membuat aku. Yakin dah situ, jaga dah situ. Patutnya saat memandang diri, merasa diri semua ni, tak lupa ke Tuhan dah. Mengapa masih lupa? Inilah masalahnya. Mengapa masih lupa? Padahal jazai kerakung dah pergi. Kalau was-was tak jadi tu, kena pergi mengaji lagi.
Kau was-was. Tak berubah dah, tapi mengapa masih lupa? Nah, inilah ambo ya cuba nilai diri kita. Cuba perhatikan diri kita. Ada yang telah 40 umurnya. Ada yang telah 50, ada yang telah 60. Andai kata Allah menggandakan sekali lagi umur kita sebanyak ini, mana yang 40 saat ni 80 mati, yang 50 saat ni 100 mati, yang 60 saat ni 120 baru mati. Tapi kehidupan kita tetap begini juga. Tengok diri lupa Tuhan juga. Inilah masalahnya. Cuba fikirkan mengapa jadi begini. Jawapannya ambo bui kerana dosa kita. Dosa inilah yang menghalang ilmu memasuki diri. Sepatutnya ambo mai ayat 3 kali ngajar dia mau reti belakang dah. Ilmu telah dapat dah. Tapi belum dapat, masih ada dosa je. Cuba kita tengok. Kita berniat semalam nak bangun semaya tahajud semalam. Sedar tapi tak tersemaya. Kata guru kerana dosa saya tadi mentobat tak habis. Mentobat tak habis. Kerana Allah Ta'ala tidak mengizinkan mereka yang berdosa masuk ke hadratillah, hadir ke istananya. Maka langkah kita sebenarnya ialah istighfar dulu, kembali pada jalan yang betul. Jalan yang pertama perlu kita tuju ialah mengenal Tuhan. Awal wajibal insan ma'rifatullah listiqani. Itu pekerjaan paling awal manusia, mengenal Allah dengan yakin sebelum dia menyembah Allah. Sebab itu Rasulullah didatangkan 10 tahun mengajar usuluddin, tauhid dan tasawuf. Baru Isra Mi'raj rejak ini. Baru suruh semaya. Perhatikan pelajaran. Kena Tuhan dulu, baru menyembah Tuhan. Kalau tak lagu mana nak menyembah Tuhan? Duk berasa Allah Ta'ala duk depan kita, masuk kita semaya. Jangan silap banyak, tak kena Tuhan. Maka kembali pada sana, sepatutnya kita tengok langit, tengok bumi, tengok diri kita ni, kita ingat Tuhan, tapi tanilah kita lupa. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita lewat Rasulullah yang diajarkan oleh Jibril. Tengok datang ni. Dah. Jibril datang ke sahabat kumpul ramai Jibril mari ke tanya Rasulullah, tanya sebagai mengajar. Ceritakan padaku Muhammad tentang iman. Ni percaya ni 5 perkara. Ceritakan tentang Islam. 5 rukun Islam. Akhir sekali, ceritakan padaku akan, khabarkan padaku Muhammad akan ihsan tasawuf. Maka Rasulullah pun anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takum tarak. Kalau kamu menyembahlah Allah Ta'ala, di samping menyembah saat ni seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takum yarah tarahu, kalau engkau tak boleh melihat lagu tu, yakinlah Allah yaraka, melihat engkau. Itu artinya apa makna? Bagaimana melihat Allah? Inilah lihat alam ini, hati ini ingat kepada Allah. Dipanggil maqam musyahadah. Maqam musyahadah dipanggil. Zikir musyahadah. Walaupun mulut tak bunyi la ilaha illallah, tak bunyi subhanallah, tapi hati ini tetap mengingati Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala juga. Ini dipanggil zikir musyahadah.
zikir sir. Siapa dapat yang ini, selamat dia daripada takabur, riak, sum'ah, ujub. Kerana tak ada orang tahu. Malaikat pun tak tahu, nak tulis tak boleh. Ni. Tapi saat inilah jalannya taubat saat ni. Ilmu dah ada dah ni, ilmu ada dah, amal dia ada dah. Semaya ada lagi hak motif semaya ni. Tak cukup 5 kali sehari ni. Cukup belaka dah. Tapi semaya saat ni untuk membesarkan Tuhan, untuk mengingati Tuhan. Malah ibadat-ibadat yang lain pun untuk mengingati Tuhan. Rasulullah sebut as-salah ummuhul ibadah. Semaya itu ibu segala ibadat. Maknanya yang lain-lain itu puasa, haji, zakat, baca Quran, sedekah, anaknya sahaja. Kerana semaya sana ibu. Sebab itulah ditimbas, ditilik semaya, lulus semaya. Kalau ada tertinggal, kutip qada supaya lulus semaya. Barulah ibadat lain diambil kira. Semaya tak luluh, mak tak luluh. Nah, anak tak dikira. Tapi Allah Ta'ala sebut wa aqimus solat li zikri. Dirikan semaya untuk mengingati Allah Ta'ala. Kalau ibu pun untuk sebagai zikri mengingati Allah Ta'ala, anak-anaknya begitulah. Maka kita telah ada amalan. Semaya tak tinggal dah. Puasa cukup 30 hari setahun. Nah, haji sudah berhaji dah. Zakat sudah berzakat dah. Tapi masih belum dapat lagi mengingati Allah Ta'ala sana. Ilmu ada dah, mengaji dah, ramai dia mengajar. Bukan ambo orang pertama main mengajar sini nah. Ambo ni kelewat teh dia panggil nah. Ada dah, tapi mengapa belum dapat sana lagi? Itulah dosa sana. Nah, tilik di mana gitu? Duduk di taubat betul-betul. Terutama dosa menuntut ilmu fardu ain. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, bukan semua ilmu yang melepaskan dosa kita, bukan. Sebab itulah ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala hendak menerima taubat daripada dia, ciri-cirinya Allah menghadirkan dia belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain hak mudah kita sebut usuluddin. Ahli sunnah sebut sifat 20. Tasawuf dan fiqh. Ini 3 dipanggil ilmu fardu ain. Mengapa ilmu fardu ain? Mengapa kalau ciri-ciri orang nak diterima taubat Allah Ta'ala mengaji ilmu fardu ain? Contohnya semaya dia salah. Semaya dia salah. Bila salah berdosa tak? Berdosa. Dia nak taubat tak? Nak taubat. Jadi cara nak taubat mesti buat hak betul tak? Buat hak betul. Kena mengaji bab semaya. Itulah mengaji ilmu fardu ain. Begitu juga kalau beribadat dengan riak, berdosa tak? Berdosa. Bukan boleh pahala, diseksa. Maka kau nak taubat, kau nak taubat daripada riak, tambah riak, bukan buat riak. Nak buat riak mengaji apa? Tak sanggup. Ilmu yang lain contohnya taranum, belagu Quran nah. Sikoh kau lagu nah. Wajib tak? Maknanya kalau nak tahu wajib qada tu, kalau tak belajar kau ni berdosa. Tu yang mudah nak tahu fardu ain qadanya. Kau tak belajar kau ni berdosa. Kau tak belajar belagu berdosa tak? Tak. Kena taubat tak? Tak. Apa? Hak ada nak kena taubat banyak tu. Nah, sebab itulah cirinya apabila Allah Ta'ala hendak menerima taubat pada seorang hamba, Allah menghadirkan dia di majlis ilmu fardu ain. Kerana di fardu ain itulah kewajipan bagi dia terletak di situ, dia reti di situ. Bolehlah dia bertaubat. Baru dapat yang saat ni. Kerana kita ni
bergaul dengan makhluk dari pandangannya, tapi bahasanya bergaul dengan Allah Ta'ala yang hidup. Kerana kalau bergaul dengan makhluk, sebenar-benar makhluk, mati, tak ada beza. Bining sana kalau mati boleh suruh goremi. Yang yang goremi malam ni mati ni boleh? Tak boleh. Makhluk ni mati. Yang hidup hanya Allah. Maka kita bergaul dengan yang hidup saat ni dengan siapa? Tak berani sebut tak? Dengan Allah. Bini kita tu Allah ke? Ni kita faham boleh dengar. Oh dah. Kau nak klik dah. Oh betul. Dan jangan kau klik. Lah cerita tu sedap ni. Cerita tamai 3 jam boleh tunggu. Cerita tamai, cerita kukus hotahir dulu dah 3 minggu, 3 jam. Cerita Bobby 3 jam boleh klik. Berapa kali klik? Ulai panggung dulu dak. Ni sedap pada Bobby ni, dengar ni. Kita ini bila minta bantuan dengan makhluk, dengan bini sanilah yang gorimi yang tapi dalam keadaan hati kita lupa pada Allah Ta'ala sani. Lupa sani kerana dosa kita sani. Lalu kita terbiasa lahir ke bergantung kepada makhluk sani. Jadi kerana terbiasa begitu. Nak apa-apa minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Bukan kita intikak betul dah mengaji ilmu amoya ada dah ilmu sana ada dah, belajar dah, bukan tak belajar lagi. Kalau tak belajar sebab 20 lagi belajarlah dulu. Intikak betul dah. Allah Ta'ala juga yang lain makhluk tetap la haula wala quwata. Tu makhluk. Tak ada daya, tak ada upaya. Yang ada daya upaya yang hidupnya Allah. Makhluk saya ni mati royak dah. Intikak tetap, jangan punah situ. Cuma yang kita intikak sana Allah Ta'ala lah yang berupaya berdayanya, kita tidak praktikkan, tak hidupkan dia di hati kita. Supaya saat inilah minta tolong isteri tanpa ingat semua itu bergantung pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak mengkaburkan kita, bini akan tolong. Kalau Ta'ala tak kabulkan permintaan kita nak makan mi goreng saat ni, yang ni tak merezekikan mi goreng pada kita, bini tak tolong. Sebab tu mereka yang faham masalah ini, dia tak marah ke bini dia. Dia tak marah ke bini dia. Kerana bini dia tak pernah terlibat dalam menolong dia goreng mi sani. Yang terlibat sepenuhnya dalam goreng mi tetap Allah Ta'ala. Tapi kerana terbiasa minta tolong dengan bini, hati ini lupa yang berdaya upaya, yang meluluskan semua, merekikan semua mi sani kau gapo-apa, tetap Allah Ta'ala. Itulah marah ke bini. Itu cerita dia. Padahal ilmu ada dah sikit lah tu kata. Sikit nak jadi tok oli kita ni sikit ilmu ada dah, amalan ada dah. Amalan semua nak membesarkan Allah Ta'ala belaka dah Maka apakah cerita sebenarnya? Faham molek dengar malam ni, faham ni dengan molek. Nanti kita akan masuk benda ni di Muhammadur Rasulullah pula. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita lagi faham di situ. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala telah menjadikan sesuatu alam ini yang kita duk bergaul dengan dia ini, dan memberikan kehormatan kepada sesuatu itu, memberi kemuliaan kepada sesuatu itu, memberi kebesaran pada sesuatu
iaitu diizinkan sesuatu itu melakonkan berkenaan Allah Ta'ala. Bahasanya begitu, mudah nak ayat. Maka Nabi Ibrahim mengajar kita yang dinukilkan, yang ada dalam Quran. Nabi Ibrahim sebut wallazi wallazi yut'imuni. Nabi Ibrahim sebut dalam Quran, Allah suat aku memberi makan pada aku sebut. Tapi hok duk suat tangan dia. Memberi pengajaran pada umat Muhammad sehingga hari kiamat. Apa maknanya? Allah memberi kehormatan, keizinan, kemuliaan pada tangan ini untuk melakonkan watak Allah yang memberi rezeki. Kita makan kok mana? Suat dengan apa? Dengan tangan. Zohir nampak tangan. Tapi tangan ni melakonkan Allah memberi rezeki, betul? Kalau Tuhan tak beri rezeki boleh makan tak? Tak boleh. Malah Tuhan buat tangan dia dengan comel. Cukup-cukup ukuran. Ada jari ni. Jari ni nampak penting dalam makan ni. Kalau tak ada ni, cebok tak masuk ni. Cebok tak masuk. Dia ni, jo cebok masuk ni. Hak ni besar gagah pun tu kayak tolok ya. Kalau hak jo kau masuk ni tak gi, tolok gapo tak ada. Nah, ambil. Nah, tolok. Sempurna. Melakonkan, Allah izinkan, memberi kemuliaan, kehormatan pada tangan ini untuk melakonkan watak Allah. Gapo watak Allah? Merezekikan kita. Tangan ni Allah kedak, jangan dia sebut kau si kedak. Kalau ngaji tak habis, kau gitu gak? Tangan ni Allah, matanya Allah dalam ni. Tu faham, ada satu faham lagu tu. Tu lah ubatnya sak kau orang situ tu. Kerana tak cukup. Faham molek. Allah memperhormat. Sebab kita ayat dah. Kita tak akan dapat satu masa nak makan ubi kayu. Tunggu. Orang ketuk pintu. Kok. Siapa? Allah. Bapa Allah mari. Atau ubi kayu kamu. Tak akan dapat. Yang dapat, yang ketuk pintu saat ni Pak Mak. Buat mari ubi kayu kamu. Tapi Pak Mak akan merezeki kita. Keyakinan di sini tetap Allah. Cuma di sini lupa. Itu. Pak Mak saat ni diizinkan Allah Ta'ala, diberi penghormatan Allah Ta'ala untuk melakonkan watak Allah, merezekikan ubi kayu kemung. Orang yang hatinya tak lupa, begitulah keadaan mereka hidup. Tapi orang yang lupa kerana ditutupi oleh dosa saat ni, hanya berani sebut asyhadu, aku menyaksikan. Berani sebut saksikan. Kalau mata ni tak kelih, hati ni tak kelih, berani? Jangan berani sebut. Sebab itulah belajar dah, cari ilmu yang sepatutnya kita dapat. Kita kokopeh. Ayat rumuh telah. Ayat itu diizinkan Allah melakonkan. Ayat itu hidup ke mati? Mati. Hidup tu siapa menghidupkan? Yang hidup inilah menghidupkan. Makhluk lain mati. Bila pergi di sini tawakal pada siapa? Pada ayat telah. Dah pada Allah. Walaupun mulut suruh yang buat mi yang, tapi hati ini gantung pada Allah Ta'ala. Anda bila kata tak cakap tak apa, mari kita pergi tidur. Mandi wajib esok tak apa, tak kami pun. Apa? Inilah masalah kita kerana lupa di hati. Ilmu ada dah ni. Cuma berusahalah. Kalau tidak, begitulah kekalnya kita. Walaupun sekali ganda lagi diberikan umur oleh Allah Ta'ala, begitulah keadaannya. Sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman,
sambung lagi. Wa amilu. Mesti belajar mengamalkan. Kalau tak jadi. Ya ayyuhallazina amanu wa amilu, wahai orang yang beriman dan mengamalkan soleh. Kena amal. Khusyuk. Lagu mana nak hadirkan khusyuk dari semaya? Belajar cara mana nak hadirkan khusyuk dari semaya. Di mana nak dapat khusyuk dari semaya tu, belajar di mana. Kau tak tahu di mana untuk menghasilkan khusyuk, lagu mana nak khusyuk? Nah, belajar amal, belajar beramal, belajar amal kan. Kokoh dah. Tengok sikit. Dia mustahil lawannya, yang ni mati, tak terima Tuhan itu mati. Dan dalil hayat Allah Ta'ala itu bahasanya jika ada ia mati, kalau Tuhan yang mati, tiada kuasa ia dan tiada menghendaki dan tiada mengetahui dah mati. Lagu mana? Berkuasa, tak ada kuasa dah mati nah. Tak ada kuasa guano. Kita ada congok angguk ni pasti berkuasa buat. Itulah. Dan itu mustahil kerana telah sabit, telah tetap. Demikian itu dengan berapa dalil yang telah terdahulu. Kita nampak di kita ni ada kan ni. Yang ni Tuhan ni ada kuasa. Tuhan tu ada kuasa, tanda dia tu hidup. Tu ya, bukan payah mana dalil ni. Yang telah terdahulu, maka sabitlah, tetaplah hayat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit tetap hayatnya, mustahil akan tak terima matinya. Tuhan ni hidup sama-sama. Nah, ke-9 sampai ke-10 basar 2. Ni semula. Minggu depan tak ada dah. Minggu depan bulan depan pula dah. Ya dah puasa. Bulan depan kita jumpa bulan 2 dah. Kalau ada rezeki. Minta redha, minta ampun dunia akhirat, makin masa dan orang banyak dah ni. Wallahu alam. Allahumma aghna bi ilmi wa zahna bi hilmi wa akhina bi taqwa wa janna bi sihwa wa sa'afih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah